Jadi insya-Allah hari ini kita bersama-sama dengan warga kerja daripada Koop Sahabat daripada Amanah Ikhtiar Malaysia. Saya dimaklumkan ada beberapa juga agensi yang bersama-sama dengan pada hari ini. Jadi insya-Allah terlebih dahulu pihak Pusat Pengurutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kerana atas jemputan dan juga atas potongan zakat bulanan yang telah dilaksanakan bersama dengan PPZ Mawib. Tahniah tuan-tuan dan puan merupakan hero asnaf kepada asnaf-asnaf yang di luar sana, yang di mana macam kita ni dapat gaji, jadi asnaf pun dapat gaji jugalah melalui daripada dana-dana zakat yang tuan-tuan dan puan bayar kepada PPZ salurkan kepada Baitul Mal Mawib, dan Baitul Mal Mawib buat agihan kepada 8 golongan asnaf. Jadi insya-Allah moga-moga dengan keberkatan dengan kita melaksanakan zakat itu tadi, insya-Allah mudah-mudahan Allah berkati kehidupan kita, insya-Allah mudah-mudahan. Baik, alhamdulillah. InsyaAllah hari ini sekali lagi kita bersama-sama dengan kita panggil sini sebagai majlis mesra majikan lebih kurang lah, dan setiap setahun kita akan pergi ke company-company ataupun syarikat maupun agensi untuk bersama-sama dengan warga kerja, salah satunya sebagai tanda penghargaan kami lah kepada tuan-tuan dan puan yang melaksanakan zakat pendapatan, zakat syarikat dan sebagainya. Jadi insya-Allah hari ini saya kira untuk makluman juga kita berada di bulan Disember 2023, yang mana bila 2023 ni sinonim dengan year end zakat. Biasa akak-akak ni year end sale lah kan, year end sale kan. Sekarang ni year end zakat. Jadi lepas ni tolonglah wawarkan year end zakat. Yes, dia Z lah, yang mana kaunter kita buka 7 hari seminggu termasuk cuti umum, untuk memudahkan tuan-tuan dan puan yang ingin berinteraksi dengan PPZ Mawib, boleh ke kaunter-kaunter kita yang terdekat, yang dekat sini dekat Masjid Imam Al-Ghazali di Manjalara ataupun di Taman Tun Datuk Ismail yang terdekat di sinilah. Di HQ kita berada di Syamlin. Jadi insya-Allah mudah-mudahan mungkin ada zakat-zakat yang nak dilunaskan, boleh ke kaunter-kaunter kita. Jadi insya-Allah pada hari ini juga kita amat-amat mengalu-alukan yang mana mereka yang ingin membuat potongan zakat secara potongan gaji. Mungkin sebelum ni tak sempat nak buat, jadi yang ini mungkin peluang untuk tahun 2023 yang mana tuan-tuan dan puan nak buat potongan zakat bulanan, boleh bersama-sama dengan PPZ dengan mengisi borang potongan gaji. Jadi mungkin Cik Ghafur tadi dah maklum belum siapa yang isi potongan gaji dapat hadiah hari ni? Dia tak sempat cakap kan? Hadiah dia istimewa. Saya dimaklumkan nanti insya-Allah dia akan umumkan hadiah dia apa. Jadi tuan-tuan dan puan yang nak menang cabutan bertuah tadi tu kena isi borang tersebut. Kemudian kalau kata nak buat taksiran, nak buat pengiraan, kita buat kemudiannya. Jadi isi borang tersebut, nanti pegawai-pegawai PPZ akan ambil borang tersebut kepada tuan-tuan dan puan. Kita akan buat cabutan bertuah nanti insya-Allah. Baik, saya nak terus kepada forum kita ataupun bual bicara kita pada tengah hari ini yang bertajuk bahagia dunia dan juga akhirat. Mungkin nak kaitkan dengan integriti. Integriti biasanya kita faham bahasa mudahnya amanah lah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan dah dengar daripada slot yang pertama tadi daripada SPRM. Saya ingat integriti ni mudah cerita, tak semestinya pecah, tak mestinya pecah amanah, tak semestinya rasuah. Kadang-kadang bila sebut integriti, kadang-kadang benda-benda tu lah, tapi kadang-kadang kita tak kompeten, tak buat kerja dengan bersungguh-sungguh juga merupakan tidak berintegriti. Maksudnya kita buat kerja sambil lewa dan sebagainya, itu juga dipanggil sebagai tidak berintegriti. Jadi insya-Allah untuk membahaskan tajuk ni, kita nak apa? Dengan adanya integriti kita, kita bahagia bukan setakat kat dunia, kita bahagia juga di akhirat kelak. Jadi insya-Allah pada mukadimah ni Ustaz, mungkin Ustaz boleh perjelaskan tentang tajuk yang cukup besar, bahagia dunia dan akhirat. Sebab orang kita ni, kita bukan nak bahagia semata-mata kat dunia, tapi nak bahagia juga kat akhirat. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih sahabat saya, tuan moderator daripada PPZ, Ustaz Faizul dan tim daripada PPZ. Seterusnya sahabat-sahabat daripada AIM, Koperasi AIM. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan saya sangat bahagia pada pagi ini.
berada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan. Bahagia ni susah nak cerita. Sebab bahagia ni dia tidak ada benda yang kita boleh letakkan sebagai satu syarat yang mutlak nak jadi bahagia. Nak jadi bahagia kena cantik? Tak. Berapa ramai orang yang cantik tak bahagia? Kan? Siapa cantik ni? Siapa cantik kadang-kadang? Ha? Gua tanya orang cantik, bahagia tak bahagia dia? Tak bahagia. Tak bahagia. Ramai orang nak mengorak dia, serabut. Stres. Yang mengorak tu kalau handsome tak apa, semua tak handsome. Betul tak? Kita yang perempuan yang cantik, serabutnya, ya Allah. Pernah ada satu cerita, dia tak bahagia, serabut. Akhir sekali kawan tu dah tak handsome, kawan tu ngada-ngada pula, gatal. Tapi dia belum kahwin lagi lah. Belum kahwin lagi. Dia datang jumpa perempuan, dia hari-hari dia duduk, orang kata mengorat perempuan cantik ni. Sampai dia stres, dia serabut, dia kata apa kat laki-laki tu, muka kau ni muka tak siap, kata. Aku tak suka muka kau, aku tak suka kau muka tak siap. Tak payah ngada-ngada lah, tak perasan lah nak ngorak aku muka cantik. Dia muka cantik tapi tak bahagia. Akhirnya nak jadikan cerita, Ustaz Faizul dan tuan-tuan perempuan jangan dibuat. Laki tu rasa tak bahagia juga, ya, sebab orang kata dia muka tak siap. Padahal tuan dah jadi siap dah muka dia. Akhirnya dia tak bahagia, dia buat apa? Dia cari minyak dagu. Minyak dagu orang sudah mati, yang bukan yang belum mati kat hospital. Minyak dagu. Cari minyak dagu, upahlah berapa ribu, dipuja minyak dagu tersebut. Akhirnya dicalik pada perempuan tu. Dia apa jadi? Jadi bahagialah perempuan tu. Jadi bahagia. Tiba-tiba nak kahwin, muka dah siap. Sekarang dah kahwin, dah dapat 2-3 orang anak dah. Saya tahu sebab dia jumpa saya. Sebab laki tu beritahu, kau tahu tak, dulu kau selalu hina aku, muka tak siap. Aku calik minyak dagu kat kau, kau kahwin dengan aku. Dia tanya saya balik perempuan tu, Ustaz, nikah saya sah ke tak sah? Sah ke tak sah nikah dia? Sah, sebab cukup rukun dan syarat. Yang kau kena sihir itu soal kedua. So nak beritahunya, bahagia ni subjektif. Dia tidak bergantung, tertakluk dengan satu benda yang tertentu. Jadi orang handsome ke orang cantik belum tentu dia bahagia. Berapa ramai orang yang bahagia, berapa ramai orang cantik, handsome, kahwin pun dia putus tengah jalan. Kahwin lagi putus tengah jalan. Depan mata kita pun ada kan. Dalam dunia kita tahu tak bahagia. Kita kata bahagia pada kekayaan, harta benda banyak, tak bahagia juga. Siapa kaya sini kadang-kadang? Siapa kaya sini? Depan biasa kaya ni kan? Orang lain tak bawa beg, dia bawa beg besar ni. Beg sama dengan color baju. Masya Allah. Maknanya bahagia tak? Kaya, orang kaya tak mesti bahagia, tak semesti, mungkin dia seorang bahagia. Dia bahagia. Berapa ramai orang kaya tak bahagia? Tidur pun tak lena. Bunyi ting sikit terkejut. Tengok CCTV dah. CCTV. Semua 30 CCTV tengok. Oh, tak ada apa-apa. Kucing punya. Orang kaya stres, terkejut tidur sebab bunyi satu benda je. Cuba orang miskin tu kat kampung, bunyi lah apa pun, ribut taufan, relax tidur. Sebab tak ada harta kat rumah dia kan. Jadi kekayaan bukan syarat untuk jadi bahagia. Macam saudara Faizul ni, gaji 10,000 sebulan, tak bahagia dia. Sebab apa? Lembaga asing memburu dia. Dia tak declare gaji dia. Dia declare 5,000 tapi pakai apa Range Rover kan, nak baru. Lembaga asing tahu kita pakai apa, Mercedes ke BMW ke, dia tahu. Masya Allah. Tak bahagia juga kaya. Perempat duk aim dia. Okey, bahagia nak syaratkan apa?
Nak syarat ke apa? Anak? Tak juga. Itu sepasang suami isteri kena bunuh. Kan? Kat Sungai Penchala kan? Mana? Sungai Penchala. Kena bunuh. Tak bahagia juga. Nak kata apa? Suami bahagia kan? Allahu Akbar. Ada suami bunuh isteri. Ya, bunuh isteri ditinggal ke hospital Kajang. Pak kena dera seksa dia. Mati. Tak usah kahwin lah. Cari orang yang ada rekod kahwin bagus. Betul tak? Setuju? Tengok. Saya nampak bila saya sebut macam tu kan, tuan-tuan senyum pun bahagia tu, bahagia nampak. Dapat isteri pun tak bahagia juga. Ada isteri bakal suami. Saya dapat insurans banyak. Masya-Allah. So itulah bahagia saya sebut. Dunia dah nampak dah, bahagia bukan terletak pada satu-satu benda. Tapi bahagia terletak pada hati. Kita tak stres, kita tak serabut, kita tak tension, kita tak emo. Bahasa sekarang emo, ya. Dan juga bukan kata dunia, akhirat pun kita nak bahagia. Ya. Kita nampak, saya nampak kadang-kadang Mak Saleh orang putih lah. Saya tahu memang dia bukan Islam. Naik ke Terbang sama dengan saya pergi ke Langkawi. Kita naik, yalah seat ekonomi lah, sebab kita bukan ada duit, tapi kita bahagia walaupun seat ekonomi kan. Kan So saya duduk tepat laluan. Kan tiga seat kan. Mak Saleh lelaki bini tu dia duduk kat tingkap. Seat yang dua tu kat tingkap. Dia dah tua dah, Ustaz Faizul. Mak Saleh tu memang dah tua bangka dah. Kalau tengok pada tangan terketar-ketar dah. Mana tua bangka tu. Kalau tidak terketar senyap, itu tua bangkai namanya. Mati terus lah. Ni deg. Saya tengok ya. Bila dah naik ke atas, kan pramugari bawa air kan. Si ekonomi air yang kacang je. Tidak. Sekejap kan. Lepas tu disebabkan air kacang, kawan dua orang tu dia bawa tupperware, ada makanan dalam tupperware. Lalu yang lelaki tu buka tupperware, dia suap kat bini dia. Ya Allah, saya tengok bahagia, nanti saya bahagianya laki bini ni kan. Dia suap. Laki tu dah tua, dia suap kat bini dia. Saya rasa bini lagi tua kot. Mungkin badan fizikal lebih tua daripada umur barangkali. Suap tu ketar-ketar. Isteri tu. Tapi saya nampak bahagia. Ya Allah, bahagia seronoknya saya kata. Saya tengok kan, seronok bahagia. Tapi kita tak nak bahagia dunia saja. Kita nak akhirat pun bahagia. Kalau dia Islam, masuk syurga, alhamdulillah. Kalau dia tak Islam, dia bahagia dunia, tapi hari akhirat dia tak bahagia, masuk neraka, kekal selama-lamanya sebab dia tidak Islam. Sini ada bukan Islam ke? Tak ada. Islam semua. Jadi nak beritahu, betul topik kita ni, nak bahagia dunia dan akhirat. Itu romtang bosan. Ada. Baik, alhamdulillah. Bila sebut tentang bahagia ni semua seronok lah kan. Siapa tak seronok bahagia Ustaz? Ya. Semua orang nak bahagia. Tambah-tambah yang nampaknya kat dunia lah. Yang kat akhirat tu pastinya kita semua yakin kita akan menempuhi alam lain selain daripada alam dunia ni. Jadi insya-Allah mudah-mudahan selain daripada yang Ustaz beritahu tadi, nak bahagia ni kayu ukur dia bukan letaknya kepada perkahwinan, bukan letak kepada anak ataupun harta dan sebagainya. Nanti tu Ustaz akan ulas nanti tentang bahagia nanti. Jadi insya-Allah mudah-mudahan round yang pertama tu ada memberi sedikit jentikan kat kalbu kita lah, kat hati kita, supaya bila nak tengok bahagia ni jangan tengok dari segi luaran saja. So apa sekarang ni zaman TikTok Ustaz. Ustaz ada TikTok Ustaz? PPZ yang buat? Dah alhamdulillah. Sebab bila kita tengok kat TikTok, kat IG, kebanyakan benda-benda ni semua dah make up dah. Dan yang kita nampak yang cantik je, yang seronok je. Suami belikan kereta untuk isteri, celebrate hari jadi dan sebagainya. Sebab kita tengok benda-benda yang seronok je lah. Yang tak seronok tu disimpan. Nama pun benda media sosial ni
dia akan tunjuk benda yang indah-indah saja. Jadi tak semestinya macam Ustaz kata tadi, bila sebut tentang benda yang macam pasangan dan sebagainya, dia tak semestinya menjamin kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan janganlah pula kita tengok orang yang bahagia di media sosial tu, kita ada satu judgemental yang mengatakan dia ni media sosial je. Jangan pula sangka buruk. Sebab kita sebagai orang Islam, selagi mana kita nampak baik, kita nampak alhamdulillah, syukur. Berikan orang kata satu pujian ataupun tanda kita seronoklah tengok orang bahagia. Kadang-kadang ada juga Ustaz, orang tak seronok kita post yang benda bahagia ni, dia cukup sakit hati. Itu masalah hati lah. Tadi macam Ustaz kata tadi, banyak benda tentang bahagia dunia akhirat ni dia berbalik kepada hati. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, kalau ikutkan bahagia yang paling besar, yang mana tuan-tuan dan puan laksanakan zakat tadi. Itu salah satu rukun Islam lah. Macam kita tadi, kita sibuk macam mana sekalipun, kita tetap solat 5 waktu sehari semalam. Biasa kalau pagi-pagi kat sekolah, hari ni siapa tak sembahyang subuh? Budak-budak biasa angkat tangan lah. Kat sini saya yakin kat sini semua orang kata dari segi solatnya cantik, bukan setakat solat 5 waktu, tahajudnya dan sebagainya. Sebab nampak muka bersinar-sinar sini. InsyaAllah. Sebab apa, dia orang ni orang kata Koperasi Sahabat, nama pun Sahabat. Sahabat awal dari segi membantu, memudahkan orang lain kan. Jadi benda satu pekerjaan yang orang kata macam tadi bagi tahu, sebab kita salah satu nak bahagia juga kena cari tempat kerja yang kita panggil sebagai patuh syariah, Ustaz. Jadi kat sini jangan risau dari segi tadi bagi tu semua muslim sini kan. Dari segi pengurusannya, sebab ada tempat juga kita nak masuk pengurusan top management tak bagi. Sebab ilmu perkara-perkara ilmiah ni dia macam dia tak bagi. Jadi kat sini alhamdulillah tuan-tuan dan puan, bukan setakat hari ni saja saya dimaklumkan ada banyak program-program ilmiah, program-program ilmu yang diwujudkan dekat sini supaya supaya tuan-tuan dan puan bila bekerja tu, hati tu tak hanya semata-mata dapat gaji tiap-tiap bulan je. Sebab apa, selain daripada gaji kita tu, ada hak orang lain yang perlu kita lunaskan, yang perlu kita keluarkan, iaitu sebanyak 2.5%. Itulah zakat kita. Jadi insya-Allah sebagai tanda terima kasih PPZ Mawi juga, kita ada satu skim kita panggil sebagai skim kafalah muzaki, yang mana tuan-tuan dan puan yang memang sebagai pencarum ataupun pembayar zakat dekat PPZ Mawi, yang membayar zakat serendah RM50 setahun, layak untuk dapat khairat kematian. Cuma syaratnya kena meninggal dululah. Itu syarat dia lah. Maksudnya bila kita meninggal, barulah waris kita akan dapat. Dia sebenarnya bukan nak cerita kita tak dapat tu, nak cerita waris tu bila datang pusat zakat, melihat rekod kita ni, tak kisahlah pasangan ke, ibu bapa ke, kakak ke adik, dia tengok si mati tadi ada melaksanakan zakat. Itu salah satu kebahagiaan. Maksudnya bila waris kita datang pusat zakat, tengok kita laksanakan zakat dan sebagainya, hati dia lega lah. Dapatlah duit faraid tu, tak perlu dah nak bayar zakat dah. Jadi itu salah satulah yang mana kita nak ada sistem. Kat Malaysia ni dah ada sistem, orang yang bayar zakat boleh tolak cukai dan sebagainya. Jadi insya-Allah dengan sistem yang ada dekat Malaysia ni, saya yakin semua orang sepatutnya laksanakan zakat, Ustaz. Jadi insya-Allah untuk round yang kedua ni, Ustaz nak Ustaz dah sebut tentang syarat bahagia tadi, bukan terletak kepada perkara-perkara material. Jadi mungkin sebenarnya nak bahagia ni sebenarnya apa syarat dia, Ustaz? Silakan. Baik. Apa syarat nak bahagia? Kena tahu dulu apa puncanya bahagia tadi tu. Siapa yang bagi bahagia? Ada orang mencari bahagia di awan biru, naiklah ke terbang private jet ke? Private jet. Bayarlah ribu, tak jumpa bahagia. Turun bawah, emo balik serabut. Atas bahagia tengok awan, yang cantiknya awan kan. Turun bawah serabut. Ada orang saya pernah jumpa ni, sebab saya terlibat dengan rawatan perubatan Islam ni, pun banyak kita Syifa. Ada pertemuan dengan majalah 3 ya. Sebab ada satu filem kita nak bukan nak criticize tapi nak komen. Sebab ada kaitan dengan perjanjian syaitan. Tajuk akan keluar 2024 nanti filem tu. Nanti kita akan bagi komentar betul tak betul, cara dia perjanjian syaitan, saka dan sebagainya. Ada jumpa saya, dia kata, Ustaz saya tak bahagia, saya serabut, saya stres, saya tension. Saya tengok berapa lama dah. Ni seorang isteri ni serabut. Saya tak tahu serabut dengan suami ke. Berapa lama dah stres, tension, tak bahagia. Dia kata dah lama dah 6 bulan dah. Awak baru jumpa saya hari ni, dah 6 bulan tahu buat apa?
Ustaz, saya nak hilangkan stres, saya pergi disco, naik kelab. Melayu kita lah kita. Pakai tudung macam perempuan lah pakai tudung kan. Saya tak tahu, saya tak tanya naik kelab mana sebab tanya pun tak tahu juga kan. Disco mana? Okey, awak pergi naik kelab, awak pergi disco, awak nampak apa yang bahagiakan awak? Saya nampak lampu, saya nampak orang menari, saya sebahagia. Siapa pun pergi disco ni kadang-kadang? Tak ada? Bagus. Sini tak ada ya? tempat lain. Bagus. Sebab tak angkat semua, tak nak bagi respon, maknanya mereka disebut disco tak bahagia lah tu. Ya? Jadi saya tanya dia, awak bahagia tak duduk dalam disco tu? Bahagia sebab tengok lampu je. Lampu cantik. Ada orang tengok lampu dia bahagia lah. Lepas tu bila raya kan kita pasang lampu kan, lip-lap kan. Sebab rasa bahagia tengok lampu tu. Walaupun kita duduk dalam rumah, lampu kat luar. Bila rasa nak bahagia, buka pintu tengok, oh bahagianya, tutup balik kan. Betul. Tengok orang pakai baju macam-macam, tengok orang menari, ada orang bahagia. Saya tanya balik, lepas tu balik rumah, stres. Maknanya bahagia tu kat mana? Bukan pada night club, disco, bukan pada Coldplay, bukan pada awan biru, bukan pada kita kahwin dengan sesiapa. Tak. Bahagia itu dapat dicapai bila tuan-tuan dan puan-puan rapatkan diri dengan Allah. Sebab Allah sebut dah, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ala, ketahuilah, bi zikrillah, dengan cara kamu ingat Allah, tatma'innul qulub, hati kamu akan tenang. Bila tenang, kita rasa bahagia. Kan kata orang. Ni saya sebut ni, kita buat kajian. Ada seorang yang mengamuk. Orang mengamuk tak bahagia. Dia macam ke arah gila. Tapi dia tak gila. Dia tak mental, dia mengamuk. Artinya dia stres. Orang mengamuk dia stres, dia emo kan. Dia stres, dia tak dapat apa nak. Ataupun orang buat tak baik kat dia, dia pun mengamuk. Dia tembak orang, dia pukul orang, dia mengamuk. Tangkap. Ditangkap dia dan diletakkan dalam satu bilik. Dia mengamuk lagi ni. Dalam bilik tersebut dia seorang je. Kemudian dia buat apa? Research ni dia buat. Dia pasang ayat Quran. Ada speaker dalam bilik tu, speaker ayat Quran. Pasang dengan ayat bacaannya tartil, tenang. Selang beberapa minit, yang kawan mengamuk tu tenang. Boleh cool, tenang. Kita tengok CCTV tu, tengok dia tenang. Allahu Akbar. Yang tadi mengamuk kan, hilang emo dia. Tak mengamuk dah, tenang. Sebab fadilah ayat Quran. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Semua ada anak kan? Ada anak kan? Berapa yang paling kecil berapa tahun? 16 bulan. 16 tahun dah. Jauh sungguh nak tinggal dah. Dah yang baru tu lah coming soon. Tak boleh dah. Okey. Siapa ada anak kecil ni? Ada anak kecil. Siapa ada anak kecil? Mana? Ada anak kecil? 6 tahun dah. Siapa nak baby? Ada siapa ada baby ni? Siapa ada baby? Saya lah Ustaz, setahun. Ni setahun. Lagi. Siapa yang bulan? Bulan. Tak ada? Ada? Tahun depan? Okey. Puan-puan, saya sebut puan-puan lah. Suami boleh juga. Saya tanya perempuan kalau nak tidur ke anak, perempuan dua-dua ke apa? Selawat. Bagus. Lagi nak buat ni contoh sana. Perempuan ni kalau dua-dua ke anak buat zikir. Subhanallah. Tengok dia punya tudung pun kain serban dah. Zikir banyak Palestin dah kan. Masya-Allah. Yang sini ini selawat ni zikir ni. Sama jugalah. Tak ada nyanyi tak ada. 5 little ducks tak ada nyanyi tu. Ada juga? Tak ada. Biasa kita nak dodoi kan anak supaya dia tenang, dia mengamuk, dia menangis kan. Kita dodoi dan buat zikir kan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah. Suami tertidur. Bukan
kata baby suami tertidur, kita kan kita tidur. Anak tidur, kita pun tidur. Betul tak? Dia tenang hati. Bila tenang hati, yang lain akan tenang. Mata akan tenang, telinga akan tenang, jasad kita akan jadi tenang. Itu fadilat zikir. Zikir itu apa? Kita ingat Allah. Artinya kita merapatkan diri kita kepada Allah. Carilah hal lain tuan-tuan, tak akan dapat bahagia. Carilah yang lain pun. Ada orang dia cari bahagia, ya. Bukan kata zikir, pergi ke Mekah lagi tuan-tuan. Duduk depan Kaabah, subhanallah. Ya, saya pernah tengok seorang, saya bawa jemaah umrah lah. Saya padahal jadi mutawif juga. Mutawif bawa jemaah, sebab kita ada travel, kita bawa. Siapa nak pergi beritahu saya, kita buat yang special. Makan nasi Arab. Nasi Arab unta muda, bukan unta janda, muda dara. Lain puas hati. Pergi Taif naik kereta kabel dan kereta kebal. Beli buah-buahan sana. InsyaAllah kita akan bawa. Siapa nak pergi beritahu Syekh Faizul. Jadi bawa pergi Mekah. Pergi Mekah walaupun menangis, dia bahagia ke tak bahagia? Jemaah umrah tu walaupun dia menangis depan Kaabah, dia bahagia tak? Dia bahagia. Walaupun dia menangis, dia bahagia. Kita nampak pada raut muka dia, dia bahagia tapi dia menangis. Erti dia sedang buat apa? Dia sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Dia menangis sebab dia komunikasi dengan Tuhan tu. Kita tak tahu apa dia cakap dalam hati dia. Saya pernah tengok seorang perempuan Turki, Ustaz. Masa tu masjid lama, bukan masjid baru. Lama, 2000 berapa dah, lama dah. Ni masjid baru ni kita susah sebab dia jauh. Dulu masjid lama tu dekat, masjid Haram dengan Kaabah dekat je, ada tangga gitu. Jadi habis selesai tawaf, saya nampak seorang perempuan Turki. Ya Allah, cantiknya perempuan Turki. Saya tengok dia, melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan melihat yang lain. Sebab kita tak nak jumpa kan, kita tengok subhanallah cantik. Tapi dia berdiri kat satu dinding, dia menghadap Kaabah, dia menangis. Saya tengok subhanallah, apa dia cakap dengan Tuhan, saya tak tahu apa dia cakap dengan Allah. Tapi nampak dia sedang bahagia. Sebab apa? Sebab dia sedang komunikasi dengan Allah. Walaupun kita menangis, tapi kita rasa bahagia. Dan bila kita menangis, kita lepaskan stres kepada Allah Ta'ala. Lepaskan stres. Orang perempuan kan dia menangis kan, dia sedang lepaskan stres. Orang lelaki tak. Orang lelaki dia tahan, dia tak menangis. Padahal dia boleh menangis, dia tak menangis. Orang lelaki tak menangis, rugi. Sebab tu kalau orang lelaki tak menangis, dia tahan. Orang perempuan tak, dia menangis sepuas-puas. Orang lelaki ada masalah, dia simpan. Orang perempuan tak, dia luahkan perasaan, dia membebel, dia berledek. Mana perempuan stres? Orang perempuan tak stres, dia stres lelaki. Statistik sakit jantung lelaki ramai. Sebab dia tak pernah luahkan. Dia ada masalah, dia simpan sorang-sorang. Dia tak cerita kat isteri dia takut ego dia jatuh. Dah. Ada masalah, dia tak nak nangis. Orang perempuan ada masalah, dia menangis. Dia cerita kat suami. Yang tadi tu perempuan Turki, dia cerita kepada Allah. Sampai dia menangis. Dah cerita dalam hati. Saya tak tahu lah komunikasi macam mana. Tapi dia menangis. Saya tahu dia sedang bercerita, sedang menangis. Tapi nampak dia bahagia. Bukan kata orang perempuan, tuan-tuan, bukan kata orang, binatang pun bahagia. Tuan-tuan tengok YouTube. Masa tu kata saya, tuan-tuan boleh tengok time korban, ibadah korban. Ada seorang di luar negara, dia buat testimoni. Dia tarik seekor kambing untuk disembelih. Kambing ni binatang yang nakal. Beza dengan lembu dengan unta kan. Lembu unta dia diam, kerbau dia diam, dia macam mecet sikit lah kan. Kambing binatang tak mecet. Dia melompat, dia tanduk kita, dia suka bermain kambing. Sebab tu saya suka bela kambing. Sebab tu Nabi bela kambing. Nabi tak bela unta. Nabi gembala kambing tak? Di kampung Halimatus Sa'diyah, Nabi diajar membela kambing. Sebab apa? Sebab kambing binatang nakal. Nabi kena didik kambing, Nabi kena sabar dengan kerenah kambing. Macam itulah Tuhan didik, sebab Nabi akan kena sabar dengan kerenah manusia, umat dia. Jadi kambing ni nakal. Tuan dia tadi nak perebahkan, dia nak sembelih dia bangkit. Nak perebah, dia bangkit, dia nakal. Dah kali tuan dia buat apa? Dia pasang ni, dia guna apa? YouTube lah, ayat Quran. Ayat Quran
dia perlu tak kat tinggal kambing tu. Surah apa pun surah boleh, Yasin ke apa, tapi kalau surah Yasin mungkin kambing tu ingat dia dah meninggal kan. Surah Yasin kan untuk meninggal, tahlil arwah apa semua kan. Bacalah surah lain, surah Baqarah ke, baca, letak kat telinga dia. YouTube tadi tunjukkan kambing tu tenang, dan dia lepas tangan, kambing tu tak bangkit, relax baring. Sebab ala bi zikrillah tatmainnul qulub, sesungguhnya dengan zikir kepada Allah tenang segala hati. Qulub tu segala hati, tak ke hati manusia ke hati binatang, akan tenang, termasuk hati anak kita, suami kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan Allah, nak cari bahagia di mana? Cari Allah. Dia punca segala kebahagiaan. Fa anzalallahu sakinatahu ala qulubil mu'minin. Allah yang turunkan ketenangan, kebahagiaan ke dalam hati orang beriman. Allah yang turun. Kalau rasa tak tenang, cari Allah. Zaman Nabi ada seorang sahabat namanya Abu Umamah Al-Bahili. Rumah Nabi kan, kalau tuan-tuan pergi ke Madinah kan, ada raudah kan. Kemudian ada rumah Nabi, rumah Aisyah. Itulah rumah Nabi, rumah Aisyah tu, sebelah raudah. Dan rumah Nabi saja masih kekal. Rumah orang lain dah tak ada dah. Rumah Nabi yang kekal. So rumah Nabi dengan masjid satu dinding dia pisah. Satu hari, biasanya sahabat dan Nabi tidak akan berada dalam masjid kecuali waktu semayang. Satu hari Nabi lihat dalam masjid ada seorang sahabat duduk dalam masjid. Pelik. Kalau ada orang lelaki duduk dalam masjid time tak solat, pelik. Nabi masuk, Nabi tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu buat apa dalam masjid? Tengok. Tanya kerja kena kerja, tanya semayang di masjid. Maka sahabat Abu Umamah Al-Bahili beritahu, ya Rasulullah, saya stres sebab ada hutang. Saya stres sebab ada hutang. Sahabat stres dia gimana? Masjid. Kita ada masalah, stres pergi masjid. Betul, orang kalau nak kahwin, dia kahwin kat mana? Night club, disco, KLCC atas tu, nak kahwin masjid. Kenapa bila nak kahwin cari masjid? Keberkatan, kerahmatan. Malaikat ramai kat masjid doakan kita. Bila qadi habis akad nikah, dia pun doa, malaikat amin tu di masjid. Orang tak buat di padang Stadium Bukit Jalil, dah lu rumput tak elok ya? Malaikat tak ada. Itu sebab negeri saya kalah Terengganu. Saya memang stres ya? Tapi datang majlis ni seronok, cerita bab Allah, cerita bab Al-Quran, cerita bab syurga, insya-Allah seronok. Sebab itu perempuan ada masalah nak buat apa? Baca Quran. Baca Quran tenang. Nabi dah sebut dah, siapa-siapa duduk dalam masjid, mana-mana rumah Allah, pergi rumah Allah ya, kemudian baca Quran. Kalau perempuan tak mampu pergi rumah Allah, duduk dalam rumah lah, baca Quran. Buka Quran yang besar dengan kecil yang besar, yang kita nampak segala huruf tu. Tahu Quran besar berapa? Kalau Quran besar tu panggil apa? A5 ke A4 ke A3 yang besar? A5 kan? A3 lagi besar. A3. Buka Quran A3 tu, tuan-tuan bacalah, nampak huruf, memang akan rasa bahagia, tenang dan rasa tak nak berhenti. Rasa nak baca lagi, nak baca lagi, nak baca lagi. Sebab dah sampai peringkat bahagia dah. Kalau tak percaya, cuba praktis. Kita akan rasa tak lapar, kita rasa tak nak tidur sebab syok. Tapi ingat, Quran yang besar, bukan yang kecil tu. Yang kecil kita rasa makin kecil mata, makin kecil mata kan. Sadaqallahul azim, baru 3 ayat. Saya sebut kita punya pengalaman ramai-ramai lah. InsyaAllah mesti ada pengalaman kat sini. Quran, rasa bahagia. Sebab tu jangan tinggal baca Quran. Siapa tinggal baca Quran, bila saya sebut macam ni, nanti malam dia balik, dia buka Quran, dia akan menangis. Dia baca, dia akan menangis. Sebab apa? Sebab dia dah telah kehilangan Quran selama beberapa bulan atau beberapa tahun tak baca. Ini aku cari selama ni. Ini yang hilang, permata yang hilang dalam hidup kita. Dia menangis, dia rasa bahagia. Masya Allah. Baca Quran, zikir, selawat dan sebagainya, itulah akan menyebabkan kita jadi bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Alhamdulillah, itu dia salah satu untuk bahagia ialah mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
Dan Alhamdulillah saya kira bila sebut tentang hal wajib, kita dah selesai dah. Cuma tadi Ustaz tambah dari segi bagaimana kita nak lebih bahagia tu, iaitu dengan salah satunya kalau macam orang lelaki ke masjid, orang kata luangkan masa di sana. Saya tahu kita semua kadang-kadang sibuk, kadang kalau tak sempat ke masjid, mungkin di office sendiri yang ada surau, kita imarahkan office kita punya surau. Jadi insya-Allah mudah-mudahan salah satu masa kita yang banyak di office ni dapat memberi orang kata impak yang baik bila kita balik rumah tadi. Sebab bila kita pergi masjid, ada tengah kuliah dan sebagainya, itu yang kadang kita bawa balik untuk isteri kita. Kalau isteri banyak, isteri-isteri kita, kemudian untuk anak-anak kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan bahagia dunia tu dia akan berpanjangan hingga ke akhirat kelak. Jadi insya-Allah itu dia. Bila soal bahagia, saya kira semua orang nak bahagia, cuma bagaimana caranya. Ada orang memilih dengan cara macam Ustaz kata tadi, ada memilih dengan cara yang negatif lah. Sebab dia pilih negatif tu, kadang-kadang dia tak nampak yang positif tu yang mana. Jadi kita sebagai seorang sahabat, mungkin rakan sekerja dan sebagainya, kena sentiasa orang kata mengajak ada amal ma'ruf tu dalam diri kita. Jadi kita nak berbalik pada integriti tu. Sebenarnya you all memang tengah sambut program integriti ni, yang mana kalau seorang saja yang tak berintegriti, dia akan merosakkan yang lain. Jadi bila seorang saja yang tidak berintegriti, dia merosakkan yang lain, dan dia akan merebak daripada mungkin kalau yang tak berintegritinya peringkat atasan, maka dia akan menurun ke bawah. Kalau tak berintegritinya peringkat bawahan, dia akan merosak secara diam, akar tu akan rosak. Jadi insya-Allah saya kira bila sebut integriti, kita peganglah yang mana satu konsep amanah yang ada dalam orang kata ajaran kita, yang mana Allah telah tetapkan orang yang berintegriti ini sebenarnya dia bukan buat satu benda tu untuk diri dia semata-mata, tapi dia memberi manfaat juga kepada orang lain. Jadi Ustaz, sebagai kesimpulan tentang tajuk kita bahagia dunia dan juga akhirat, yang mana dari segi konsep mungkin boleh jelaskan dari segi pekerjaan kita sendiri tu. Mungkin kadang-kadang bila bekerja ni kita lihat macam dapat gaji semata-mata. Jadi kita bekerja tu dapat pahala, kemudian kita bawa pendapatan balik rumah dan sebagainya, dari segi zakatnya dan sebagainya, akan memberi keberkatan dalam hidup kita. Silakan. Terima kasih Ustaz Faizul. Saya tertarik tadi bagi sesuatu hadiah ke isteri kan. Cuba tu mana buat? Mana tadi buat? Setiap malam bagi hadiah. Setiap malam bagi hadiah. Bagusnya. Bertuah dapat suami macam ni kan. InsyaAllah. Masya-Allah. Macam Abang Tega jugalah. Tega dua je. Betul disebut tadi kan. Kita akan dapat rasa kebahagiaan, kepuasan bila kita memberi. Cuba buat. Saya yakin perempuan dah buat. Kan nama sahabat koperasi AIM kan mesti ramai sahabat dan cooperation sesama kita kan. Bila ada kalau tuan-tuan nak rasa, kenapa tuan-tuan keluar nanti, jumpa orang, sama dia minta ke tak minta, kita rasa dia perlu kan, bagi. Kita rasa kepuasan. Kepuasan tu apa? Rasa kebahagiaan dalam diri bila memberi. Sebab Tuhan dah sebut dah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dan ada pun sesiapa yang a'ta, suka memberi, wattaqa dan bertakwa, dia tak ungkit, dia nak pahala, wa saddaqa bil husna, dan dia mengharapkan, membenarkan janji-janji syurga yang dia akan dapat. Fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan permudahkan padanya jalan-jalan kesenangan, jalan-jalan kebahagiaan. Itu janji Allah. Atas dulu nampak dah kita rasa kepuasan, rasa bahagia. Tak percaya nanti suami-suami yang misali ni di sini kan, balik rumah nanti kalau isteri tak kerja lagi bagus, kita bagi RM50. Alhamdulillah, syukur, terima kasih abang. Jangan kahwin lain lah. Jangan kahwin lain. Ayat di akhir sekali. Kalau suami tak tahulah, kalau suami rasa perempuan nak bagi, terpulanglah. Tapi isteri bagi anak-anak suka, tengok dia suka, kita rasa bahagia. Isteri gembira, kita rasa bahagia. Yang ni suami tak bagi kot, dah kerja kan, dia akan bagi barang kan, dia tak bagi duit dah, bagi barang, betul tak? Bagi jam ke, rasa bahagia. Birthday suami, bagi something, kita akan rasa bahagia. Apa tak lagi orang miskin. Sebab tu orang paling bahagia lah orang yang bayar zakat. Bayar zakat.
Bila dia bayar zakat, insya-Allah, ni potong gaji kan? Potong gaji, tuan-tuan, tiap-tiap bulan terima gaji kita akan jadi orang paling bahagia sebab kita dah potong zakat. Dan orang macam saya akan bayar zakat ujung tahun sebab saya tak ada gaji, tak ada pendapatan yang berbulan. Tak ada. Saya akan bayar akhir tahun. Bila kita bayar, memang bayar banyak lah. Kalau bulan-bulan sikit kan. Bila kumpul akhir tahun banyak lah. Walaupun rasa banyak, bila kita bayar zakat, ya Allah, macam terangkat satu benda atas kepala kita, kata rasa ringan, ya Allah ringannya. Mula-mula menggigil. Ya banyak. Lepas tu rasa tenang, kita lepaskan dengan redha, tenang. Lepas tu balik rasa bahagia. Betul bagi. Ajarkan memberi, jangan ajar kita menerima. Kadang-kadang orang kita ni pakai coat, pakai blazer, pakai terleleher apa semua, kasut kilat, beratur ambil brim. Jenis memang tabiat suka menerima. Pada tengok macam, ni jusa berapa ni ni? Turus kot ni. Tapi beratur juga. Tak suka memberi. Okey. Bila sebut tentang kerja, tadi disebut oleh saudara Faizul tentang integriti. Bagus. Dalam kerja yang paling penting ada integriti. Nabi disebut Al-Amin, yang paling berintegriti, Al-Amin. Amanah kita sebut jujur kan, integriti. Tapi amanah lagi tinggi. Sebenarnya kita tak boleh nak cerita amanah ni macam mana. Macam juga adil. Adil orang terjemah sama rata. Tak, adil lagi tinggi daripada sama dan sama rata tadi. Dia tak sama. Okey. Integriti tu apa? Pasal perempuan kerja, tuan-tuan kerja kan. Integriti itu ialah kita melakukan perbuatan yang betul dan baik walaupun tidak ada siapa-siapa melihat. Tak ada siapa-siapa pandang. Bos tak ada, sama-sama staff pun tak ada, CCTV pun tak ada. Kita buat juga benda baik. Itu namanya integriti. Saya tanya perempuan, kita puasa Ramadan kan? Akan datang Ramadan. Berapa hari? Tak sampai 1 hari kan Ramadan? Berapa? 90 hari. Tak sampai pun. 90 hari Ramadan. Bila kita puasa Ramadan, okey. Katalah hari kerja Sabtu Ahad kita tak kerja. Hari Sabtu Ahad kita tak kerja. Okey, Sabtu Ahad tak kerja. Ataupun perempuan kerja, kita rehat kat bilik masing-masing ke, rehat kat mana surau ke, rehat apa kan. Kita boleh je makan minum. Orang tak nampak. Perempuan masuk bilik air okey je. Ambil satu Maggi tu, ambil gayung, rendam air dalam gayung tu dengan bumbu Maggi, bumbu perencah sekali. Lama sikit lah. Berapa lama tu nak suruh rendam sebab air biasa kan, bukan air panas. Tak apa sebab lapar. Buat tak? Siapa buat sini kan? Kadang-kadang pernah buat. Orang tak buat. Walhal dalam tandas tak ada orang. CCTV mana ada dalam tandas. Tapi kita tak buat. Itu namanya integriti. Okey. Kita semayang dalam surau. Cinta surau kan? Ada surau. Allahu Akbar. Sampai sujud. Allahu Akbar. Lepas tu tengok orang semua dah pergi dah. Tak ada orang dah. Kita baru rakaat pertama ni semayang zuhur. Kita pun tengok tak ada orang. Rasa tak ada orang dah. Kita pun tu duduk tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatillah. Siapa nak buat? Tak ada. Itu namanya integriti. Kita nak applykan dalam kerja kita macam tu lah. Jangan hanya sembahyang ibadat saja dan kita lupa kerja itu satu ibadat. Kerja itu juga mendatangkan pahala dan juga mendatangkan dosa. Bukan sekadar bayar zakat. Apa kita buat dalam kerja kita? Tak kira kerja apa. Nabi pernah tegur dalam banyak kisah tuan-tuan, banyak kisah integriti. Nabi sendiri, apa tugas Nabi? Tugas Nabi ialah Allah lantik dia sebagai rasul, berdakwah, seru Allah ke jalan Allah, sembah Allah, tinggalkan patung berhala. Itu Nabi punya kerja, tugas. Bila mana Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain dah tak senang duduk sebab semakin ramai orang ikut dakwah Nabi, mereka datang jumpa Nabi. Wahai Muhammad, gini, kami offer kamu. Kalau kamu nak kekuasaan, kami lantik kamu sebagai pemimpin di Mekah. Kalau kamu nak harta kekayaan,
Saya ulang. Kalau nak harta kekayaan, separuh kekayaan Mekah, saya bagi pada kamu. Kalau kamu nak gadis-gadis yang cantik, kami kumpulkan gadis-gadis yang cantik, kami bagi kamu. Kamu kahwinlah. Tuan-tuan, asalkan kamu tinggalkan kerja kamu dakwah. Apa Nabi buat? Nabi terima tak? Nabi tak terima. Nabi ada integriti. Al-Amin. Bukan sekadar rumah Nabi tempat orang tinggal barang. Nabi tu Al-Amin, tuan-tuan. Sampai orang offer macam-macam. Perempuan cantik. Separuh kekayaan Mekah. Jadi pemimpin Mekah. Nabi tolak. Itu semua rasuah. Nak pujuk Nabi supaya tinggalkan kerja hakiki Nabi dakwah. Nabi tinggalkan tadi 3 benda tu. Nabi terus sebab Nabi ada integriti. Masya Allah. Sama dengan kita, tuan-tuan. Saya pernah heran kadang-kadang. Sebab dia pisahkan dunia, akhirat. Dia pisahkan ibadat solat dengan kerja. Mana boleh pisah? Ibadat solat pahala, kerja pun dapat pahala. Saya tengok pernah satu ketika dahulu. Ada satu kes. Kesnya tidak ada integriti lah, tuan-tuan. Saya ada satu jenis kereta. Saya tak nak sebut kereta apa. Kereta ni, tuan-tuan, ada orang beli. Saya pernah beli kereta ni. Saya dapat kereta tu waktu siang, ambil daripada kilang. Sampai rumah seronok. Okey, malam ni kita makan kat luar. Baik, seronok. Bawa naik kereta baru. Ni tahun 1995 ke 6 gitulah. Belum tentu lagi. Mungkin BMW. Mungkin masa tu dah ada kan Fiat ke, dah ada apa, Daihatsu ke, Nissan ke, apa kan. Belum kita tak tahu cerita jenis apa, saya tak nak cerita. Okey. Seronok ni, wah. Okey, bila maghrib menjelma, saya pun dengan keluarga sembahyang maghrib, lepas tu okey, kita keluar pergi makan sebab nak naik kereta baru. Akhirnya tak jalan kereta tu. Saya turun balik, masuk rumah. Sebab apa? Bukan tak ada start. Lampu tak nyala. Lampu tak nyala, tak guna jalan malam. Lampu tak ada. Takkan nak guna torchlight segi kiri kanan macam tu. Gila apa? Siapa? Ada orang beli. First day, tingkat saya turun. Tarik ke tangan. Tak naik. Allah. Buka pintu tak boleh. Kena buka daripada luar. Baru buka. Rupa-rupanya, tuan-tuan, ada problem di kalangan pekerja-pekerja yang sudah tidak ada integriti. Mereka pergi kat vendor-vendor yang membekalkan pintu, tingkap dan sebagainya. Mereka minta, sebab mereka yang meluluskan, mereka minta habuan. Habuan tu bukan sekali habuan, tiap-tiap bulan dapat habuan macam gaji. Akhirnya vendor-vendor ini dia, okey, kalau macam tu memang mereka akan rugi. Tapi tak apa, kita kurangkan kualiti. Itu sebab yang berlaku tu macam tu. Kurangkan kualiti. Allahu Akbar. Kita yang terkena. Kita ada integriti pun sangkut juga. Allah. Akhirnya polis tangkap, masuk jail. Tahu, semua tahu. Saya tak nak cerita kereta apa, tak nak cerita. Tuan-tuan tahu masuk suara apa. Tuan-tuan boleh Google dia. Sama tak? Benda tu berlaku dalam hidup kita. Sebab nak kaya cepat, nak habuan banyak. Sedangkan benda tu haram. Pakailah duit haram, makanlah duit haram, tak akan bahagia. Selagi mana terlibat dengan dosa, kita tak akan tenang. Al-ithmu ma haka fi sadrik, kata Nabi. Dosa itu ialah apa yang meresahkan hati kamu. Pernah tak tuan-tuan tengok orang pergi merompak, orang pergi pecah rumah orang, dia tenang jalan. Orang nak pecah rumah orang, bila dia buat kerja? Malam. Bila time malam tu? Orang dah tidur. Dia naik ketuk pintu tak? Tak. Dia naik pelan-pelan, senyap-senyap. Dia cari tempat yang agak strategik. Tak ada lampu, tak ada cahaya, gelap. Dia pun suruh orang standby bawah. Kau standby dengan motosikal, dengan kereta bawah. Kalau aku lompat, kau tu jalan. Kemudian apa lagi? Pecah rumah pelan-pelan dia. Sebab dia tahu benda tu meresahkan hati dia. Takut orang tahu. Masya Allah, itulah benda dosa. Dan kita tahu, kalau senyap-senyap under table, nama under table, kenapa tidak atas table?
Sebab tak nak orang bagi tahu. Tak nak orang tahu. Under table. Kalau on the table, orang tahu. Tak apa. Tak ada je. Ni under table pokoknya tak nak bagi orang tahu sebab benda tu dosa. Pernah berlaku bulan Ramadan. Letak juga berlaku juga Ustaz Ramadan ni. Ambil je. Ramadan ni. Astagfirullahalazim. Raya nantilah bagi. Yang ada integriti dah tak ada juga integriti. Masya Allah. Ini saya sebut berlaku. Tengok zaman Nabi SAW. Ada seorang penjual buah. Dia jual buah je. Tapi tak ada integriti. Nabi pergi uji dia, test dia. Dia jual buah, Nabi tengok cantik atas. Buah tu cantik atas. Nabi pun masukkan tangan Nabi ke bawah sikit. Nabi rasa melekit-lekit, basah-basah. Tengok buah tak elok. Mahaza, Nabi tanya dia. Apa benda ni? Dia kata, ya Rasulullah, malam tadi hujan turun, yang bawah tu dah tak elok, basah apa semua. So saya letak bawah. Kenapa kamu letak dia bawah? Kenapa kamu tak letak dia ke atas supaya semua orang nampak? Nak menipu ya? Man ghasyana falaysa minna. Siapa menipu kami, dia bukan kalangan kami. Yang dia bukan kalangan orang Islam. Dia bukan kalangan umat Nabi. Nabi ajar ada integriti, letak. Kadang ada juga orang ambil buruk tu. Ni berapa ringgit ni? Ni sekilo RM20. Mahalnya. Dah kalau kat nak ambil ni. Tak molek ni. Reject. Namanya reject kan? Kalau tempat saya panggil reject. Sini panggil apa? Sama. Repair. Reject. Buah reject. Buah lama. Buah lama. Tak apalah. Sama tempat saya reject. Kita guna bahasa Inggeris. Reject. Okay. Sebab bandar baru Bangi seduk. Jadi bandar ilmu. Jadi kita guna istilah yang ada ilmu sikit lah. Ya. Masya Allah. Buah reject. Saya tahu buah reject ni sesuai untuk buat tempoyak kalau durian. Buat lempuk ke tak boleh makan macam tu. Ini buah reject. So, kadang-kadang ada orang nak buah reject. Saya nak ni yang murah sikit tak apalah. Saya pun bukan nak makan agak monyet saya pun. Ya ke? Ambil lah. Kan ada integriti. Nabi sebut, siapa kerja tak ada integriti, Nabi tak mengaku umat. Itu paling-paling bahaya tuan-tuan. Nabi tak tengok Ustaz. Ya, Nabi tak tengok. Tapi kiri kanan kita ada malaikat rakib dan atid yang mencatat. Zaman Sayyidina Umar ni dia suka meronda tengah malam. Meronda tengah malam. Dia tengah malam. Dan ada satu rumah masih bernyala terang benderang dalam rumah tu. Zaman dulu mereka tak ada aktiviti. Tak ada stadium, tak ada pasar malam, tak ada apa lagi. Futsal, tak ada kedai mamak, nak mengeteh kan. Zaman Nabi dulu tidur awal. Nabi tidur awal sebab Nabi nak bangun tahajud awal. So Umar meronda tengah malam. Itu bagusnya YB macam ni. YB. Bukan merenda, meronda. Dia tengok rumah ni nyala lagi. Dia pun pergi mendekati rumah tersebut. Dia mendengar perbualan antara ibu dengan anak. Ibu dan anak ini, anak perempuan, dia adalah penjual susu di pasar Madinah. Umar dengar perbualan. Kata si ibu, wahai anakku, malam ni kita campur susu ni dengan air biar jadi banyak. Nanti besok kalau laku semua untung banyak. Kata anak perempuannya, Umar dengar ni, wahai ibu, tak baik macam tu. Bukankah Amirul Mukminin sudah larang tak boleh campur susu dengan air? Itu tak amanah, itu khianat. Alah, kata mak dia. Biasalah mak-mak kan. Alah, Umar kan dah tidur. Ni dah lewat malam dah tidur dah Umar pun. Ibu, sekalipun Umar sudah tidur, tapi Tuhan Umar tu tak tidur. Kalau ada macam tu, saya nak kahwin macam ni, budak ni. Ada integriti. Kalau Umar tu dah tidur, tapi Tuhan Umar tu tak tidur, ibu. Umar yang dengar kot celah dinding ni tuan-tuan, dia tak marah, dia senyum. Ada umatnya, ada rakyatnya, ada integriti. Kalau adalah siapa-siapa pemimpin ni kan, ada staff macam tu, hargailah dia. Umar hargai dengan cara Umar hantar rombongan pergi minang gadis tu untuk anak dia. Akhirnya jadi menantu Umar, anak tadi tu. Carilah menantu yang ada integriti. Test dulu. Ada integriti tak?
Kita cari cantik kan, oh seksi, dah, itu tidak menjamin kebahagiaan. Integriti insya-Allah jamin kebahagiaan. Kalau ada cantik lagi bagus, seksi lagi bagus, agama kuat lagi bagus, kan? Ada harta kaya pula, kerja kat sahabat koperasi, gaji puluh-puluh ribu, masya-Allah. Saya amin. Doa tu, amin. Saya nak sebut itulah tuan-tuan. Dalam soal kerja kita biar ada integriti. Umar pernah lalu kot satu gembala kambing, budak je pun gembala kambing, budak. Wahai budak, aku nak beli seekor kambing ni. Wahai Amirul Mukminin, saya tak jual sebab ni bukan kambing saya, punyalah banyak ni bukan kambing saya, dia ada tuan dia. Saya ni upah gembala kambing saja. Kata Umar, kalau begitu kau bagi aku 1 ekor. Tak boleh. Tuan kamu tak tahu pun ini punya banyak ni kat lembah ni kambing ni, dia takkan kira pun, dia takkan bilang. Dia percaya kat kamu. Dia tak tahu. Bagi aku seekor. Umar tes rakyat dia, budak tadi. Dia kata apa? Wahai Amirul Mukminin, sekalipun tuan saya tak tahu, tapi Tuhan tuan saya dia tahu. Itulah kita nak beritahu tuan-tuan. Ini pangkat tinggi ni. Siapa dapat makam ni, memang makam yang dikasihi oleh Allah dan Rasul. Sampai tahap tu, dia punya integriti. Jadi sama-samalah tuan-tuan kita kerja, whatever kerja kita apa sekalipun, BPZ ke, yang kutip zakat, tuan-tuan yang bayar zakat, yang kerja kat koperasi sahabat, ya, sama-samalah dengan saya sekalipun, biarlah ada integriti dalam menjalankan tanggungjawab. Dan jangan lupa bayar zakat. Bila naik gaji, review balik zakat kita bayar. Sebab bila naik gaji, naik pendapatan, zakat pun akan naik juga. Tak banyak, 2.5% saja kita bayar daripada keseluruhan zakat kita, sebab adalah hak fakir miskin. Wallahu a'lam bisawab. Jam tu macam tak tepat tu, ya. Tak ada integriti jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fauzi Mustafa. Saya kira kupasan yang cukup baik, mudah kita faham. Dia sebut tadi buah yang Nabi Nabi letak tangan tu, buah bawah tu basah, Ustaz. Biasa memang orang berniaga takkan dia nak letak buah yang tak elok. Tapi kadang-kadang bila kita faham, orang barat yang ambil balik benda ni. Sebab tu ada kedai reject shop. Ya, reject shop. Terang-terang dia bagi tahu kedai tu memang jual benda yang reject. Ada je orang datang beli. Maksudnya dia lebih faham daripada kita faham. Jadi insya-Allah Fani kalau nak berniaga ataupun benda-benda yang kita beli tu benda yang dah tak elok, kita letak je atas supaya benda tu, itulah tunjuk integriti tu, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita dah sampai di penghujungnya. Insya-Allah saya nampak semua bahagia ni. Lagi-lagi dah tengah hari kan. Bahagialah nampaknya. Ada makan ke depan ni? Ke makan sendiri-sendiri? Ada, alhamdulillah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, tajuk yang cukup sinonim dengan kita yang bekerja daripada pagi hingga petang. Mudah-mudahan bila kita kerja tu integriti kita terjamin. Mudah-mudahan rezeki yang kita bawa balik tadi tu rezeki yang halal, lagi diberkati. Sebab apa? Rezeki yang halal diberkati ni walaupun sedikit dia mencukupi, bila dia banyak dia boleh diagih-agihkan. Kadang-kadang orang rezeki sikit pun tak cukup, banyak pun lagi tak cukup. Sebab apa? Sebab tak ada berkat yang telah Allah campakkan kepada rezeki kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan yang dah nak isi borang tadi tu, nanti boleh bagi kepada pegawai-pegawai kita yang kat belakang. Kita nak buat sambutan bertuah terus ke ataupun nanti? Terus sebab tak isi lagi ni. Dah ada yang dah isi ke? Siapa yang dah isi ni boleh bagi pada pegawai kita. Saya tadi tadi dah. Kejap. Okey, bagi. Oh nak bagi. Boleh. Ke kita bagi kemudian nanti? Okey, tuan-tuan dan puan isi dulu sebab kita nak tengok apa ramai yang boleh isi. Nanti dekat kaunter info nanti kita akan call balik lah. Kita akan stay kat sini sekejap. Nanti kita akan call balik untuk kita bagi cabutan bertuah nanti. Jadi sekali itu saja. Sekali lagi terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih kepada bahagian pengurusan Koperasi Sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia yang sudi menjemput kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.